Sekarang kita nak buat pola ready made untuk 2XL. Okey. Kita nak buat sebab dia depan belakang dia sama, yang membezakan dia hanya lubang ketiak saja. Okey. Jadi sekarang ni saya ambil basi belakang ni 3 suku untuk zip. Okey. Ada orang yang ambil 1 inci, ada yang ambil setengah inci. Nurul ambil dalam 3 suku. Okey, ni untuk zip. Okey, ni mungkin ukuran dia akan lari dalam 1 hun macam tu sebab kita pakai marker pen ni dia besar. Ni kita akan ambil ukuran garisan bahu. Okey, sekarang ni untuk 2XL, bahu dia 17 inci. Okey, 17 kita bahagi 2. Okey, 17 bahagi 2 jadinya 8,5. Okey. Kita terus buat ke sini 8,5 juga. Okey, kita buat satu garisan. Okey, kemudian part yang paling penting untuk kita buat baju adalah pada bahagian ketiak. Untuk ukuran standard dan ini ukuran jadi dia, ukuran siap dia. Okey, tapi kalau kita berpandukan kepada lubang ketiak, so kita boleh follow dekat sini. Kan ni ada tolak ni, ada apa ni kan. So macam selalunya kalau untuk 48 ukuran ni, dia selalu akan lubang ketiak dia duduk di kawasan ni lah 22, 23, 24. Okey. Dia tak ada ukuran standard tau. Sebab badan kita ni dia lain-lain. Okey. Tapi bila dia ukuran ketiak ni plus size, okey, kalau kita gunakan ukuran ikut lubang ketiak, pastikan kena tolak. Kena tolak, okey, kena tolak. Kalau tak tolak nanti dia punya lubang ketiak tu sampai ke pinggang. Okey, kita ambil dulu leher ni. Kita ambil lah standard dia 3 inci. Okey, ataupun kalau nak luas sikit boleh ambil dalam 3 suku. Tapi 3 pun dah okey dah. Tak nak luas sangat kan sebab dia ada zip belakang. Ini dia standard turun 1 inci. Kita tarik garis dulu dari sini. Okey, daripada sini, ini ukuran 48. Dada 48. Okey, dada 48 saya ambil dulu dalam 9,5. Okey, saya mulakan dulu dalam 9,5. Nanti kalau kurang kita tambah. Okey, mula 9,5 ni daripada poin bahu yang turun ni terus ke sini. Okey. So kita buat satu garisan, dia akan menjadi garisan dada. Okey. Dia akan jadi garisan dada. Kemudian kita akan ambil daripada bahu ni turun ke bawah ni. Standard dia dalam 16 inci lah. Ni bahu ke pinggang. Kakak-kakak semua kena ukur ya. Ukur dekat customer. Ni garisan pinggang. Okey. Untuk plus size kan, untuk plus size pinggang ke punggung kita lebihkan sedikit. Kan kalau macam sampai XL tu 8 inci. Tapi kalau untuk plus size boleh kita buat dalam 8,5 ataupun 9. Garisan pinggang, pinggang ke punggung kita akan turunkan dalam 8,5. Okey, 8,5. Okey, kemudian kita akan ambil labuh baju. Labuh baju kita boleh ambil dalam 38 inci. Kalau nak 40 pun boleh, tak ada masalah. Okey, so kita buat dalam 38 inci. Untuk dada bahagi dengan 4. Okey, pinggang pun bahagi dengan 4. Punggung pun bagi dengan 4. Lilit keliling dada bahagi dengan 4. Untuk 2XL ni dia 48. So 48 kita bahagi dengan 4. 12 inci. Okey, 12 inci. Seandainya ini kita ambil ukuran pada baju contoh. Okey.
Kalau kita ambil ukuran pada baju contoh, katakan lepas kita ukur dia 48, so tak payah buat apa-apa penambahan. Kita ukur baju dah siap tu 48, so tak payah buat apa-apa penambahan. Tapi seandainya kita ambil dia dengan ukuran badan, okey, kita ambil dengan ukuran badan, kita selalu kalau untuk pola macam ni, kita ambil ukuran badan tu dia ngam-ngam. Ukuran besar macam ni, kita buat 1 ataupun 1,5. Tengok dia nak kelonggaran dia macam mana. Okey, tapi Nurul selalu bahagian dada ni Nurul akan tambah 1 inci. Ini kalau kita ambil ukuran badan. Kalau kita ambil ukuran baju contoh, okey, so tak payah buat apa-apa penambahan. Okey, kemudian bahagian pinggang. Bahan pinggang 42. Kan. Okey, ni 42 dia ramping lah ni. 42. Bagi dengan 4. 10,5. Okey, kemudian kalau kita katakanlah dia macam berperut sikit, tak apalah, kita buat dalam 46. Selalu kalau orang dia saiz besar macam ni, memang Nurul akan besarkan. Walaupun kita ukuran ready-made ni ada, okey, ukuran ni ada, tapi tetap pada baju Nurul tak akan ikut ukuran ni untuk bahagian perut. Okey, mesti Nurul akan besarkan lagi. 46 bagi 4. Okey, 11,5. Okey, ini seandainya lah kalau dia macam orang berperut. Ni Nurul nak tunjuk lah. Okey. Dan walaupun dia berperut apa semua, Nurul selalu dekat belakang tu Nurul akan tambah lisu ataupun dad. Yang ini. Okey, saya tetap akan tambah ni. Ini adalah untuk keselamatan sebenarnya. Okey. Dad ni untuk keselamatan. Nanti boleh besar ataupun dia kecil. Dan nak bagi nampak baju tu memang ada cutting. Tapi kalau nak buat baju tu jenis yang kembang, okay, so tak perlu ada dad. Terus buat kembang daripada dada ni terus sampai ke bawah. Tapi kalau macam kurung moden dia nak nampak cutting, so kena buat dad. Kalau baju kita buat dad, so kena ada penambahan dulu dalam 1 inci. Okay, 1 inci untuk dad. Dan ada ukuran untuk kelonggaran. Tapi selalunya untuk plus size. Untuk plus size, kalau tak plus size pun, kalau orang tu dia berperut, okey. Okey, kalau dia berperut ataupun buncit macam Nurul ni, Nurul memang akan tambah 1,5 inci, 1,5 inci. Okey. 1,5 inci tu depan belakang. Okey, depan belakang. Biasanya kalau orang yang macam biasa tu, kita akan tambah belakang dia sekian-sekian kan. Depan dia kita tambah kelonggaran dalam 3 suku ataupun 1 inci. Tapi kalau macam depan belakang, yang depan ni pun dia macam ada dad juga. Kadang-kadang Nurul akan tambah dalam 2 inci. Okey. 2 inci, tapi depan dia sepatutnya kita tambah kelonggaran. Tapi kita tambah juga untuk dad. Sebab apa? Sebab berperut. So dekat sini, nak bagi kelonggaran ni, saya akan tambahkan dia 1,5 depan dengan belakang sama. Okey. Depan dengan belakang sama. Okey. Kemudian untuk bahagian punggung 54. 54 bahagi dengan 4, 13,5. Okey. 13,5. Okey. Dia macam ni, 13,5. Okey, penambahan berapa? Tengok dia baju kita nak pakai macam mana. Kalau kita nak pakai longgar, okey, nampak beralun, boleh tambah dalam 2,5 ataupun 3 inci. Tapi kalau nak buat macam kurung moden, nampak cantik-cantik macam tu biasa, so boleh buat dalam 1 inci sahaja. Okey. Tengok baju orang tu nak pakai dia macam mana. Tapi kalau jubah, selalu Nurul akan paling kurang 2,5 inci untuk jubah. Sebab nak nampak kembang. Tapi kalau macam kurung moden, kita tengok punggung kan. Kadang-kadang orang isi dekat perut tu banyak. So kita buat dalam, kalau nak selamat tu buatlah dalam 1,5. Paling kurang 1 lah. Okay. Kalau 1 tu memang nampak fit lah. Okay. Boleh buat dalam 1,5. Tengok perut, tengok dekat sini. So penambahan untuk kelonggaran ni kita sesuaikan. So, lepas ni kita akan hubungkanlah poin-poin ni semua. Okey, kita akan hubungkan dia punya poin ni semua.
Okey, kita hubungkan poin ni semua. Bawah ni tengoklah kita nak buat lurus macam ni ke ataupun kita nak buat kembang ke. So tak ada masalah. Part yang paling penting ni adalah part ketiak. Okey, nampak 9,5 dia punya garisan. Kemudian kita terus akan hubungkan poin ni. Kita hubungkan daripada sini ke sini. Okey, ini kita bahagi 2 dulu. Okey, 9,5, 4, 3 suku. Macam selalulah kan. Nurul memang akan buat untuk belakang, dia akan naik dalam setengah, bawah turun setengah. Tak nak buat pun tak apa. Tapi kalau buat ni baju cantik lah, selesa dipakai. Okey. So yang ini satu untuk depan, yang ini satu untuk belakang. Okey. Okey, dia macam tu. Ini adalah untuk yang belakang punya. Jadi daripada garisan ni kita akan hubungkan ke sini dan kita terus akan hubungkan ke sini. Okey. Ni kita turunkanlah sikit dia. Okey, ini adalah standard. Ini adalah ukuran standard. Kalau badan berisi tu memang akan ada lebihan daging, terutama dekat sini. Okey, dia akan ada garisan sini. So akak-akak apa kena buat? Akak-akak kena ukur. Okey, kena ukur. Kalau untuk big size ni, ukur celah mana pun, semua kena ukur. Ukur bahagian sini. Okey, bahagian dada ni kena ukur. Bahagian belakang ni pun kena ukur. Okey. Kalau macam lepas kita ukur, dia ada lebihan dekat sini, kan, dekat belakang ni. So kita keluarkan. Tapi kalau Nurul kadang-kadang tak payah ukur ada kelebihan pun, memang Nurul akan keluarkan dia. Kan, kita akan keluarkan dia. So dia macam ni. Dia berisi, badan tu dia berisi, so kita keluarkan dekat sini. Garisan ni. So yang ini dah tak pakai dah. Okey, ini kalau banyak dia punya lebihan, dan insya-Allah memang kalau dia pakai, kalau kita buat macam ni, dia memang insya-Allah sedap dipakai. Kemudian untuk yang depan, okey, kita masukkan ke sini daripada garisan lurus ni, daripada garisan bahu ni, kita masukkan 3 suku. 3 suku ataupun 1 inci. Tengok keadaan. Okey, dan kita hubungkan daripada garisan ni lah. Okey. Kita hubungkan daripada sini. Okey, dan kita terus hubungkan ke sana. Sekarang kita nak ukur lilit ni berapa semua. Bismillahirrahmanirrahim. Cara dia, kita letakkan tali tape macam ni. Macam ni kita ukur. Kita ukur macam ni. Okey, yang belakang ni kita ukur. Okey, ini dalam 12 3 suku. Okey. Lepas tu kita sambung balik daripada tu. Okey, ni 23 akan jadi 25,5. Terlalu besar. Okey. Kita naikkan dia sikit. Okey. Kita naikkan dia sikit. Dan kita buat balik tanda dia ni. Okey. Kalau kita rasa dia terlalu kecil, kita turunkan untuk dapatkan ukuran. Untuk kita dapatkan ukuran. Kan, kadang-kadang orang bila dia tengok dada 48, ada juga dulu masa Nurul belajar, kan, nak buat lubang ketiak ni, dia gunakan formula dada bagi 4. 48 bagi 4. 12. Okey. So bila buat 12, dia akan jadi lubang ketiak dia jadi duduk dekat sini. Nampak tak? So dia kena naik dalam 1,5 inci. Okey, ada kan? Bila kita belajar dulu, dia ukuran lubang ketiak tu dada bagi 4. Nurul lama dah tak pakai dada bahagi 4. So dia boleh pergi sampai 12 inci. 12 inci. Tapi kalau Nurul kan memang jarang memang buat paling besar pun lubang ketiak kita buat kalau dah 90 tu adalah 11. InsyaAllah kalau guna formula ni dia memang insyaAllah ngam. Okey, so sekarang dia punya lubang ketiak ni dalam 9,5. Okey, 9,5. Kemudian kita pergi dekat bahagian leher.
Okey, bahagian leher. Bahagian leher standard kita akan turunkan dalam 3 suku. Okey. 3 suku untuk standard tapi kalau kita tengok, kalau kita tengok kan kadang-kadang ada orang tu dia memang dekat belakang ni, dia tinggi. Kan? Ada kan belakang ni dia tinggi. So kita boleh turunkan lagi. Boleh buat sampai 1 inci. Nurul kalau orang memang berisi sikit, Nurul akan buat dalam 1 inci. Kita akan buat dalam 1 inci. Pulanglah tengok keadaan kalau macam tak nak ni sangat, boleh buat dalam 3 suku. Kalau kecil sangat nanti pun tak selesa juga pakai. Tengoklah orang dia nak lebar dia macam mana. Tapi kita boleh turunkan dalam 3 suku. Boleh turunkan dalam 5,5 macam ni. 5 ke 5,5. Okey, kita buat lubang macam ni. Untuk dart dekat pinggang ni, dart dekat pinggang ni, kita akan bahagi 2. Ini dalam 11 kita tengok dia duduk dekat sini. So Nurul akan ambil dalam 5,5. Kita boleh ambil pinggang bahagi dengan 2. Kita boleh agak-agak jugalah. 5,5. Nanti cuba buat ikut cara ni. Kan dia dalam menjahit ni tak ada nak kata dalam undang-undang tu cara orang ni salah, cara orang ni tak betul. Dia tak ada. Lain orang tu lain cara dia. Tapi kita kena cubalah. Mana yang rasa kita lebih selesa untuk kita follow, kita follow. Okey. Ni adalah dart. Bawah dia ni, untuk belakang kita turunkan dalam 1/2 inci. Sini bolehlah naikkan dalam 3 suku ke 1 inci ke. Kan. Kita boleh naikkan dekat tepi tu. Ini nak bagi baju tu tak nak terjongkit. Kalau untuk depan, Nurul akan turunkan 1 inci. Kan. Sebab ada perut lah, ada apalah. So kita akan turunkan 1 inci. Depan dan belakang. Kita akan gunting dulu. Nanti baru kita akan tengok jadi dia macam mana. Yang bahagian belakang ni. Ibu pola Nurul memang tak buat basi. Kalau untuk baju kebarung Nurul buat basi. Sebab ibu pola ni dia basi dia kadang kita nak lebihkan. Yang ini mana-mana lah. Kita boleh ambil yang ini, boleh ambil yang ini. Ini kalau dia belakang dia isi banyak, so ambil yang ini. Ambil yang ini. Jadi dia terkeluar lah sikit baju dia tu. Yang ini untuk pinggang dia sama depan dengan belakang. Ini kita potong dulu yang untuk belakang dia ni. Ini belum ada basi belum ada basi. Untuk dart ni, kita kena tekat balik yang untuk belakang lah. So kita nak buat dart dekat sini. Tadi 3 suku, kemudian kita ambil 5,5. 6 suku. Kan senang je, dia depan belakang. Nanti kita tengok yang depan kita potong macam mana. Kalau Nurul cukup 1 garisan ni je lah. Cukup 1 garisan je. Yang ini adalah pola bahagian belakang. Buang sedikit dekat sini. Kan tadi kita ambil dalam 1 inci. So kita buang lagi 1/2 inci. Tapi kalau orang pemotong tak payah buang, biarkan dia. Depan kita tak ada dart. Jadi baju tu memang akan nampak longgar lah nanti. Tapi kalau macam nak shape juga, kurangkanlah dekat sini. Ini adalah basi untuk zip, kan? Tapi depan dia tak ada zip, so kita buang. Ini orang malas punya kerja. Dia buat satu pola untuk depan dengan belakang terus sekali. Kita buang yang ini. Tapi kalau Nurul kan, bukan untuk Nurul buat live macam ni. Nurul buat satu pola je, lepas tu Nurul lipat. Kita akan ambil yang ini untuk dalam. Kita akan potong, tolak. Bahu. Yang ini adalah untuk belakang.
Okey, so kita buang yang bahagian belakang ni. Leher pun kita buang. So sekarang nampak kan? Selalu kita buat asing-asing, dia tak nampak lah dia punya perbezaan tu. Okey, jadi macam ni lah dia. Ini adalah pola bahagian depan. Kalau macam kita nak masukkan yang ini, pinggang, tak nak sama depan belakang, boleh juga. Jadi kalau kita tekap dua, dia punya ni, pola depan dengan belakang, nampaklah dia punya perbezaan dia. Nampak? Pastikan kita kena check macam ni. Okey, ini kena buat macam ni. Okey. Lepas tu kita check dia punya bahu ni dia sama tak? Ini dah lebih, dia setengah inci je sebenarnya. Okey, kita lipat dalam macam ni. Okey, kita kena check lah. Kita kena check yang dekat sini dia ngam ke tak. Okey, kena check macam ni. Yang sebenarnya yang kita ukur depan campur belakang tu. Kan kalau kita baru-baru kita tak faham, kita boleh ukur macam ni. Okey, alamak seletip saya habis. Okey, kita akan ukur yang belakang ni. Okey, belakang dengan depan ni kita akan campur sekali. Okey, belakang dengan depan kita akan campur semua sekali lah. Ni cara nak buat lengan kena ukur ni, wajib. Wajib ukur ni wajib ukur. Okey, dapat dalam 25 suku. Okey, kita kena ukur dengan tali tip ni. Lubang ketiak depan campur dengan lubang ketiak belakang.